A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik fawassikillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa kana hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu ila imra'atin yankihuha atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, sama-sama kita mengucap syukur, sama-sama kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi Allah Taala lanjutkan umur kita. Boleh kita sambut tahun baru pula Islam pada tahun ni dengan keadaan kita hidup sehat wal afiah, dengan tidak ada bala bencana, tidak ada kena musibah apa-apa. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah di petang ni, di petang sangat-sangat ni amba berada di kampung Pasir, iaitu Sipu, kampung Pasir Sipu, di pondok Babohing kita. Jadi kita sedia maklum pondok Babohing kita ni sejak daripada awal lagi penghijrahan dia daripada Pohon Kelak kepada Kampung Pasir ni di dalam channel-channel puak-puak kita yang selalu membantu dia. Maka tak lain tak asing juga pada petang ini amba mari menyetak Skoda yang ada di petang ini untuk nak beritahu sikit sebanyak pengajian kita di dalam bulan Muharram kita sambut dah ni. Sudah pun kita ada satu hari bulan dah. Maka dengan keadaan suasana masyarakat kita, umat seluruhnya di hari ini dilandakan dengan satu penyakit yang Tuhan turun kitanya, virus corona ataupun COVID-19. Maka alhamdulillah kita dengan keadaan sehat wal afiah. Tak ada kena COVID, tak ada kena gapo dak. Boleh duk makan, boleh duk gembira dengan anak cucu, dengan sanak saudara, dengan kawan sahabat kita, siapa kita berada di siapa ke hari ni, alhamdulillah. Maka di petang apanya hasrat amba ni, amba mari nyetak petang ni, hasratnya tak lain tak bukan salah satu daripada untuk nak cari sumbangan kepada Babohing kita lah. Kerana pondok dia ni sudah pun menekat begitu dah, kita kata agak 30% ya baru. 30% ya baru tengok. Di hari ni panggil masih dalam pembangun ni. Tengah-tengah duk buat kita panggil. Sebagaimana ibu-ibu, ayah-ayah di rumah sekarang lah ni, sidang penuntung boleh tengoklah gambar sebelah belakang amba ni, baru duk dirinya masjid. Duk diri masjid hak pondok dia ni, ataupun surau atau musalla, untuk nak teruskan pondok dia, nak mengajar santri-santri dia, santriwati dia, pelajar lelaki dan juga pelajar wanita, insya-Allah taala. Kerana dia ada dah, hanya dia pindah pondok saja. Daripada pondok Pohon Kelak di Jingo tu pindah ke sini. Maka alhamdulillah
Sekarang lah ni, tanah dah bayar siap belakang dah. Siap belakang dah. Hanya di dalam pembangunan. Hari ni nak buat bangunan lah. Nak mula masjid dulu. Ini pun satu juga yang mana kita sedia maklum bahawasanya penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah ni, permulaannya tak lain tak bukan Nabi kita utamakan dalam hidup dia, dalam pendirian hidup dia, membawa umat dia, memberi arti kepada kita orang mengaji, orang belajar ni, ialah penting sekali, ialah musalla. Musalla. Sebab itulah babahin kita pun dia berdiri musalla. Yang mana mau duduk sekarang ni dangar tereduh. Lari ke hujan, utur buat semaya tengah hari. Pekerja, penolong ahli kampung di sini ni. Mari duk kerja, mari duk tolong lah. Percuma, peri ya. Mari buat turun reng. No, ya, alhamdulillah. Besarnya, panggil jariah kita kepada diri masing-masing. Orang mana mari duk tolong apa, baik dia mau tolong duit pitih, baik dia mau tolong nyoreng, maka itu adalah diganjarkan oleh Allah Ta'ala, ganjaran yang begitu besar. Kita sedia maklum dah. Apa pun tak ada nak kecek banyak, hanya nak bui sikit sebanyak, nak bui penjelasan, nak bui keterangan berkenaan dengan hijrah Rasulullah. Utama dalam hidup Rasulullah nak mendirikan agama. Jadi Islam ni kita sejak daripada mana-mana lagi dah. Tak lain tak bukan siapa dia saja orang Islam kena tengok apa ni turut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita berhijrah, Nabi kita belum berhijrah, iaitu Nabi kita berdakwah, menyeru umat ke jalan yang baik, daripada musyrik kepada Islam, kepada sembah berhala kepada sembah Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama Rasulullah turun start? Tapi Rasulullah tak semacam kita. Tak semacam kita, no ayat tu tak ada. Kita nak ambil sikit pun, no ayat tu susah. Hanya kita boleh tengoknya pendirian agama di hari ni. Masalah nak bangun agama. Tapi Rasulullah bukan sekadar bangun agama. Rasulullah ni nak ayat kata, hak bang tu banglah agama tu Rasulullah. Tapi di samping tu pula Rasulullah ni ditetang, dimenetai oleh musyriki Mekah. Siapa perang berkali-kali. Berapa puluh kali perang Nabi kita. Nak siapa hingga, nak siapa orang masuk Islam belaka. Nak ayat kata, orang benci kepada agama, benci kepada Rasulullah, pembawa ke Rasulullah. Ni benci kepada Islam ayat tu. Kita di hari ni bukan siapa tangga tu dak. Kita nak buat pondok je. Kita nak cari pelajar-pelajar, anak-anak untuk nak didik supaya mereka itu jadi orang berguna di masa depan. Tak jadi musuh Islam dak. Nak faham agama. Tapi mesti kena ada tempat yang kita nak asuh. Tempat yang pusat yang kita nak letak anak-anak kita lagi akan datang. Tak ada kira lah anak cucu siapa dia berhak untuk mari mengaji di sini, mari belajar, mengaji belajar di sini. Ni permulaan tengok. Tu. Rasulullah mula-mula dia berdakwah 13 tahun di Mekah. Rebah bangun Rasulullah. Ayat tu. Berapa kali Abu Jahal sapa ke rumah Abu Talib. Berapa kali dia minta Nabi kita beradu benda ni. Tapi Nabi kita tak beradu sampai ke akhir. Akhir sekali mari sampai Madinah mula perang. Perang ni ayat tu berkali-kali di masa Rasulullah lebat ada. Masa Rasulullah ada ni nak perang berkali-kali. Hak Nabi kita masuk perang sendiri, hak Nabi kita tak masuk perang sahabat saja. Kira-kira ni 7-80 kali. Nak ayat 8 tahun yang Nabi kita berada di Madinah, berpuluh-puluh kali nak ayat kata orang serang Nabi kita. Kita ni tak ada benda serang. Kita nak ada tempat mengaji, tempat belajar ya. Begitu juga nak cerita dalam perjuangan Rasulullah. Perjalanan Rasulullah menyebarkan agama. Yang pertama sekali dalam perjalanan Rasulullah nak mari ke Madinah. Hari yang Nabi kita tu mula langkah kaki hijrah daripada Mekah ke Madinah. Tak sapa lagi Madinah. Nabi singgah dulu di Quba buat masjid yang pertama hak Nabi. Masjid sulung hak Nabi buat, iaitu sulung tangi Nabi kita mula-mula masjid yang ada di dunia ni. Masjid masa Rasulullah. Di zaman Rasulullah hak mula-mula sekali Masjid Quba.
Masjid Quba lah. Nabi mula-mula buat sekali. Tak silap 5 hari Nabi duduk situ. Tak sampai Madinah lagi. Duduk tengah jalan buat masjid dah. Ni nak ayat atas penting sekali masjid. Karena masjid ni panggil pusat segala-gala untuk nak kumpulkan kebaikan untuk masyarakat, untuk agama, untuk segala-galanya masjid. Sebab tu peranan masjid ni penting sekali. Begitulah hari ni Babah Hing pun baru duk mula-mula buat asah wakang buat nak cia dah. Insya-Allah taala. Sari demi sikit, sari sikit, sari sikit. Sikit sari nak ayat tu. Sebab tu hari ni kita perlu pada kepada apa ni? Kepada bantuan lah. Yang mana saudara-saudari kita sidang penuntung, yang mana hak tak bui lagi sekadar yang kita nak bahasa nak bui nak gapo, kita gunalah harta kita sekadanya. Kita nak mari guna rain tak ada jalan dah. Kita nak mari guna rain kita tak ada jalan dah. Kerana jauhnya nak mari, payah tak ada masanya. Kita selalulah. Kalau ada 1,000, kalau ada 500, ikut kemampuan kita dah hari ni. 100 pun tak ada gapo. Kerana benda ni tak hilang dan tak gaib di sisi Allah Ta'ala. Tuhan akan catat dalam daftar dia. Tuhan akan bubuh dalam tanda dia sampai ke akhirat esok. Yang mana kita bantu. Lepas tu so lagi nak besar kita, nak besar puak kita ni. Amba pun baik, ibu bapa sidang penuntung yang ada di channel kita di petani ni. Kena ingat kata kita bui sumenge ni bukan bui ke Babah Hing. Ada setengah orang kata, sedap dah mau minta semata. Minta semata dia sedap lah. Dak, bukan buh poket dia. Jangan berasa lagu tu. Berasa lagu tu pasal saya dah. Dia ni nak-nak lah. Minta semata. Kawan ni mata nak bertiga tu. Jangan dia ngepek gitu deh. Kerana kita bui ni bukan bui ke Babah Hing dak. Bui kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu dia nak buat beli seming dia apa bukan hak dia dak. Bukan dia bawa mati dak benda ni. Hak kita. Masjid kita, musola kita, pondok kita. Sebanyak mana yang kita bui. Kena bui faham lagu tu. Baru kita tak ada berasa kata saya dak. Bukan tahu bui ni boleh ke Babah Hing lah. Yang ikut dia nak makan gawa nama pun. Dak, bukan. Hari ni nak beli besi, nak beli batu, nak beli batu, nak beli apa ni? Nak beli apa ni, nak beli seming, nak beli pasir, nak beli batu, nak ayat tu. Itulah sumenge hak daripada ibu-ibu, ayah-ayah yang duduk di rumah. Yang tak mampu nak mari tolong. Ada pun orang sini berderu-deru. Berderu-deru, bergilir. Mung luar, mung mari tolong. Tolong rain. Dah pakai cut seh. Macam orang kerja sawah, kerja benar dah. Sebelah pagi, sebelah petang, ni nak ajak kata, silih berganti hak mari tolong Babah Hing kita. Kerana ini bukan milik dia. Milik puak kita. Hak dia kita. Kalau kita beri 1,000 hak kita. Kita boleh mengaku gitu, ni ya Allah aku. Sahabat tu kena ikhlas. Kena ikhlas. Barulah kita panggil, kita ada sumengi. Tak cabut dah. Builah banyak mana pun tak cabut kepada kita noyak tu. Sebagai jadi jariah kita. Maka jariah ni kita tahu belakang dah, hamba tak kena royak lah. Benda-benda tak kena royak dah. Baboli kita pun royak benda-benda lagu ni. Apa ni Babo Alidin kita pun royak juga. Benda tetap khairat jariah ni kita faham belakang dah. Tak kena berkecek banyak dah. Hanya nak tahu benda ni sungguh tak sungguh je. Memang hak kita bui sumenge kita selalu kepada jariah betul tak betul. Sungguh ke tak? Hak 1% ke tak? Ya memang hak 1% bukan penipu dak. Bukan hak penipu dak. Bukan kata duk cari dengan guna agama dengan pondok pendahat dak kali. Bukan. Hak ni hamba boleh jamin sekali ni hamba berada di sini. Kata benda ni benda sebenar. So mengikut sumenge lah hari ni duk tengah duk buat. Tengah duk bang hari ni. Mulanya ialah musola. Itulah ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton sekalian. Selalulah kita ke jalan yang baik. Lebih-lebih lagi kita berada di tahun baru Islam. Kita panggil mudah-mudah kita katakan. Kalau buk kita lah, kalau surat, kalau buk kita, buk menulis tu. Panggil mula-mula muka pertama ni, kita mulalah dengan jariah kita. Kita daftarkan dengan jariah kita mula-mula. Balik mula-mula tu kita mula Bismillahirrahmanirrahim.
Mula dengan jariah kita dah. Lepas tu esok, lusa, tulak, nak siapa tahu nak pay pula tu. Nak sudah dengan gapo panggil. Nak akhir dengan gapo nama. Ni kita berada di tahun baru Islam. Pentingnya masjid, pentingnya tempat belajar di hari ni. Kerana di masa Rasulullah, masjid sebagai tempat pusat segala-gala. Nak pergi sorak di masjid dulu. Nak pergi buat apa-apa, masjidlah sebagai pusat untuk nak mengedarkan segala-gala di dalam agama Islam masa dulu. Panggil markaz, pusat dulu. Pusat penyebaran, pusat segala-gala nak ayat tu. Tu nak ayat tu masjid dan musalla. Hari ni kita buat sepak semaya, musalla. Lepas tu Rasulullah dia mengajar masjid di Makkah hari ni. Pondok-pondok ni ada musalla, ada masjid ni, tempat mengajar di masjid tu. Tok Paki ada banyak mana, Mok Paki ada banyak mana, di situlah tok gurunya dia mengajar. Di serata-rata tempat pondok yang ada di kita ni pun, di Malaysia, di Brunei, dan juga di Indonesia, pesantren, pondok-pondok di Indonesia ni pun dimakai lah. Panggil perenih besar sekalinya ialah masjid ataupun musalla. Bukan untuk nak semaya saja tak, untuk nak mendidikkan anak-anak muda kita ke jalan yang baik, ke jalan agama, ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah ibu-ibu, ayah-ayah sidang penonton sekalian, panggil berpeluang kita di hari ni dengan sebab ada pondok, dengan sebab ada masjid, dengan sebab ada tadika, kita boleh apa? Kita boleh buat jariah. Cuba tengok setengah-setengah negeri yang kaya-kaya, tidak ada kesempatan bagi rakyat orang biasa ni nak menyumbang untuk buat masjid balasah. Kerana kerajaan dah buat belaka dah. Buat masjid kerajaan buat dah. Buat tadika, nak buat sekolah agama, nak buat apa ngaji agama, dah sedia dah kerajaan buat belaka dah. Rakyat tidak ada peluang untuk nak berjariah. Cuba tengok setengah-setengah. Kita di hari ni alhamdulillah. Alhamdulillah, jangan nak ngepek kata Allah tak ada bukti rada weh. Jangan. Ini adalah anak koci kita, anak koci syurga kita lagi akan datang. Bukan kita berasa beruntung. Jangan duk memecak, jangan duk fikir benda tak comel benda tu. Jangan fikir benda tak comel. Benda comel. Kita nak bui tak bui tu suku kira, tapi benda ni benda comel sekali. Kita tak boleh bui, orang lain nak bui. Bukan kita seorang nak bui, orang lain beribu-ribu lagi nak bui, nak bagi. Nak bui jariah, nak ayat tu. Tak ada. Lebih lagi kita hidup di penghujung dunia ni. Kita hidup di penghujung dunia ni, panggil kita hari diserahkan oleh penyakit-penyakit. Kita berasa kata tiap-tiap orang ni, Allah mati duduk depan tangga dah. Mati duduk depan tangga kita dah. Duduk tunggu kita turun tangga, gak dia selalu dah. Ibarat kata begitu di hari ni. Lepas tu kita takut lagi dengan jariah-jariah sekadar yang kita mampu. Bukan nak banyak, sikit sore je. Orang tani kita 3 cawak ni ayat 10 kut sore tu boleh belanak dah. Tu nak ayat kata, tak usah kata 100 sore. Islam kita ni nak ayat kata, kalau 10 kut sore, 3 wilayah ni orang Islam. Untuk nak buat masjid sekaligus. Orang kata nak buat masjid di Taning, waktu ambil 10 kut sore je. Allah, boleh berjuta-juta dah nak ayat kata. 10 kut sore. Kerana apa? 3 wilayah ni berapa juta? Orang Islam berapa juta 3 wilayah ni? Kita katalah dalam 5 juta, 7 juta. Pakal 10 kut sore, kira tengok. Ni nak ayat kata banyak sebenarnya. Sebenarnya nak ayat tu. Tu start je. 10 kut sore. Kalau 100 sore, 20 kut sore kok nak ayat tu. Allahu Akbar. Lebih lipah nak ayat tu. Di hari ni begitulah. Begitulah. Amba berseru kepada diri amba sendiri dan juga keluarga amba, dan kepada kawan sahabat handai amba, dan kepada waris amba, dan juga kepada saing-saing, dan kepada sidang penutung, ayah-ayah, ibu-ibu, sebagai menjadi bekal kita di akhirat lagi akan datang. Itulah hasrat yang sebenarnya. Amba boleh mari nyetok di Pondok Babohing di Petan ini. Inilah di antaranya nak cerita sikit sebanyak. Maka sekarang ni kita berada di bulan hijrah. Tahun hijrah. Sudah pun masuk dah Muharram ni. Satu lagi ibadat kita ni 10 Muharram ni pula ni. Jangan terlupa puasa ni. Sebagaimana Nabi kita puasa.
Jangan terlupa kita. Kerana hari ni, apa saja yang merupakan jadi kebajikan bagi kita, kita kena ambil harus setok sadah. Ambil. Jangan kata, tak apalah, tak ambil tahun ni, ambil tahun depan lah. Ingat molek, COVID duduk tak sampai tangga kita dah. COVID duduk tak sampai tangga kita dah. Ingat molek. Hari ni, cukup susah umat. Umat Islam ke, umat bukan Islam ke, cukup susah hidup. Apa? Takut kepada penyakit yang Tuhan landa kepada umat sekeluruh dunia di hari ni. Sebab tu hari ni kita tak kira lah COVID gapo pun tak ada kira kita ni. Kita orang Islam ni kena selalulah berjariah ataupun menyokong dalam agama. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong-menolong di atas kebaikan, jangan tolong-menolong di atas dosa, di atas kejahatan. Tu memang Tuhan dah royak gitu dah. Tolong-menolong. Bukan tolong-menolong siapa dia tak, tolong ke diri kita sendiri. Sebab tu Amar Royak kata, jangan dia berasa kata hak babah, hak kita. Aku beri 100 masuk dalam akaun bank dia tu 100, berarti hak aku 100 dalam pondok tu. Hak aku. Yang ni hak aku dengan Allah Ta'ala. Aku beri 1000, mana kata hak aku 1000 dalam tu. Tu. Ni nak ayat kata, sumenge kita yang kita beri. Bukan hak dia tak, bukan dia buh poket tak. Hanya dia panggil fu borihan. Orang yang mengaturkan pondok. Tuai pondok untuk nak mengajar, nak mengaturkan seterus pergi pondok. Nak mengajar ilmu kepada budak-budak. Kepada orang tua-tua yang ada di pondok dalam. Dan orang kapung seminggu sekali ke akan mengaji di pondok dia ni. Ni orang kapung sekitar-sekitar ni. Tu insya-Allah. Kerana Nabi ni nak ayat masjid ni sebagai pusat. Pondok sebagai pusat. Tu tengok. Sejak daripada dulu lagi dah. Sebab tu Nabi kita hijau agama. Nak hijau agama ni kena ada tempat dia. Tempat dia masjid. Masjid. Masjid tengok. Rumah sahabat-sahabat Nabi, tepi-tepi masjid Nabi di Madinah. Tu nak ayat rumah sahabat Nabi nak ayat. Rumah Abu Hurairah, rumah Abdul Rahman bin Auf, rumah orang tu semua saat ni tu nak ayat kata. Tepi-tepi masjid pakat duk belajar dengan Rasulullah. Sehingga ahli sufah saat ni tu, orang duk melazimi masjid Nabi 400 orang lebih. Ahli sufah. Tu nak ayat tu. Tidur di serambi masjid Nabi. Orang ni Abu Hurairah di antaranya. Tidur di serambi masjid Nabi, duk mengaji ke Nabi. Sudah Nabi semaya, Nabi selalu mengajar. Seperti guru mak kita lah. Sudah semaya ke naik takrisi dia, tidak ke dia selo tak payah tu dah. Buka kitab baca perai. Tok guru mak kita nak ayat kata. Tu. Dimaki ya Nabi dulu lagu tu. Ada kalau Nabi naik mimbar dia, ada kalau Nabi duduk tepat semaya dia. Paling kepada makmum dia sudah doa, sudah apa, Nabi kita mengajar. Ni keadaan nak ayat kata tempat belajar Rasulullah begitulah. Sejak daripada dulu sampai ke sekarang ni, ulama lah sebagai makes sako. Sebagai makes sako para Nabi, para Rasul dulu. Bawa ke sako tu lah hingga sampai hari kiamat esok. Hari ni kita nak hidup sako Rasulullah ni. Kita nak hidup ke sako Rasulullah. Rasulullah tinggal kita lagu tu lah. Contoh dan tauladan dia. Contoh dan tauladan dia mendidikkan orang-orang yang kurang berupaya untuk nak belajar. Orang tidak ada tempat nak belajar. Ni apa panggil pusat pengajian. Pusat pengajian. Lebih lagi kapung yang ada pondok. Kawasan yang ada pondok, yang ada tempat belajar ilmu agama, ini yang panggil butung sekali. Butung sekali. Kenapa? Kerana bila ada pondok di dalam kampung kita ni satu rahmat besar. Kerana tempat belajar. Rahmat Allah Ta'ala sentiasa menyucuri semua nikmat dan rahmat dia. Turunlah nak ayat tu bila ada pondok. Tu di segi apa ni? Di segi rahmat Allah Ta'ala. Ada pun di segi zahirnya Allah banyak sekali. Bila ada pondok ni banyaklah nak ayat kemudahannya. Kita nak buat apa, nak mengaji agama apa mudah. Kadang-kadang perlu kepada orang nak sembahyang mayat. Nak sembahyang mayat ada kematian apa ni mudah. Tak payah cari orang kampung penuh dengan kerja lagi, payah lagi. Pelajar-pelajar ada boleh sembahyang mayat, boleh sembahyang hajat, boleh berdoa tu berdoa ni nak ayat tu ramai.
Selain daripada rahmat Allah Subhanahu Taala, cucu kepada ahli-ahli kampung semua. Sebab tu ahli kampung pasir ni amat berserunya, kita kena kerja sama lah. Rebah bangun pun hiduplah pondok ni. Ingat molek, Tuhan wimah 10 dah kita ni. Tuhan wimah 10 dah kita ni. Hei orang kampung pasir. Dan kampung-kampung yang sekitar ni, nak ayat kata mah dah. Jangan seteru dengan pondok, jangan buat balah dengan pondok. Kita kena hapiri dengan markaz-markaz, pusat-pusat pengajian Islam, nak ayat kata. Kita kena sokong dan membangunnya. Kerana Tok Guru tak ada makan gaji. Jangan ingat Tok Guru ni makan gaji puluh-puluh ribu, tak ada. Tok Guru ni kilah piyah ya. Kilah piyah pakai baju sakuk ya, nak ayat tu, tak ada gapo. Dogo ya Tok Guru nak ayat tu, tapi dia nak mengajar ilmu agama pada anak cucu kita. Ni nak ayat kena jaga kita, tak ada dah. Kerana di hari ni, akhir-akhir hidup hari ni, nak ayat tu dunia akhir ni, kita penuh dengan balo-balo. Tuhan buat turun balo banyak dah. Tuhan uji kita, Tuhan test kita nak ayat hari ni, banyak sekali kita hidup dalam susah dah. Lebih-lebih lagi panggil balo yang paling besar sekali, punah moral, punah akhlak, punah sangkum, punah pergaulan bebas, iaitu anak muda-mudi kita nak ayat tu. Muda-mudi kita ni penuh nak ayat tu hari ni, nak ayat tu. Jadi pasak, jadi rusak, bilicing, seluruh kampung, seluruh tempat nak ayat tu. Mana tempat pemulih dia? Tempat pemulih dia mana? Pondok lah. Pondok lah nak ayat tempat pemulih. Tempat nak pulih semula tu, tak lain tak bukan untuk nak menjadi manusia yang berguna, tempat pondok lah. Sebab tu di hari ni, kita kena selalu bui sokongnya, kita kena selalu, ada gapo saja kita ada guna lah. Untuk nak bui sumenge kepada pondok kita, pada tempat belajar kita. Ni Alhamdulillah. Maka Alhamdulillah, jadi di hari ni, kita tengok, kita hidup di bulan tahun baru dah ni. Hijrah Rasulullah dah, bulan Muharram dah ni. Maka bulan Muharram ni satu juga kemuliaannya. Disunatkan kita puasa, begitunya lebihnya puasa. Ya kita dah telah maklum bahawasanya puasa di 10 Muharram ataupun 9, 10, 11nya. Waktu tak kita lah. Ingat molek poci-moci. Tak berapa hari lagi ni. Jangan plak, jangan lepas saja-saja. Kerana setahun sekali ya. Setahun sekali ya kita di bulan Muharram ni. Kalau dare pun dare lah. Kalau tak dare, pergi perak lah. Tahun tak payah lah pula kalau kita tak matinya. Kalau kita mati, tak ada dah. Sebab tu, kelebihan yang kita nak puasa ni, kita kena puasa. Ingat, nak puasa 9 dengan 10 kok, 10 dengan 11. 10 dengan 11. Kena ingat molek. Kerana kita tahu dah, satu hari bulan Muharram ni, mengikut takwinnya, ialah hari ni. Ayat kata. Tu hari ni dah. Maka, ikutlah. Tu. Hari ni kita, orang umat Islam, yang mana kita hidup sampai ke 1 Muharram pula, Alhamdulillah. Berarti umur kita menekat naik dah. Menekat naik dah umur kita. Sebab tu sedar ni sentiasa kita kena sedar, kena khabar semua-semua. Kerana kita selalu kita bersama dengan Allah Taala. Hati kita kena bersama dengan Allah Taala. Jangan kita lalai dengan Allah Taala. Kerana Allah Ta'ala bila kita selalu ingat dia ingat kita. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Tuhan kata, mu ingatlah kat aku. Hendak ingatlah kamu akan daku. Tuhan kata dah. Bila mu ingat kat aku, azkurkum, aku pun ingat kamu. Jadi sentiasa kita ni kena ingat Allah Ta'ala. Kalau kita tak ingat ke Tuhan, Tuhan tak akan ingat kita. Bila Tuhan tak ingat kita, Tuhan lock kita hidup. Ya, duduk halal-bala itu. Hak ni dah jadi penyakit susah. Kerana Tuhan tak padu kita. Tuhan tak cara kita. Tuhan tak pera kita. Sebab tu, ayat kata kita kena selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena mendekati diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makulah berlalu itulah kita akan dapat nikmat dan rahmat Allah Ta'ala. Kita akan dapat nikmat dan rahmat Allah Ta'ala. Maka hijrah ni satu perkara yang penting dalam agama Islam. Hijrah ni satu perkara yang penting. Yang sangat-sangat penting dalam Islam ni apa panggil hijrah. Hijrah ni. Kerana titik hijrah ni lah membawa kejayaan manusia.
Kerana sejak daripada Rasulullah lagi, masalah titik hijrah ni, hingga sampai ke hari ni, kita di hari ni dogo-dogo cara kita pun, nak kata hijrah ni penting sekali. Dulu kita tengok, kita mengaji tentang Rasulullah hijrah, tentang para sahabat hijrah, tentang para alim ulama hijrah. Tapi hari ni kita tengoknya, walau dogo-dogo kita, ni nak kata, kita tengok, oh begitu kesal sekali berkenaan dengan hijrah. Begitu kesal sekali dengan hijrah. Kerana hijrah ni membawa kejayaan manusia. Membawa kejayaan manusia. Dari tahap ke tahap. Dari peringkat ke peringkat. Nah, yang kata hijrah ni penting sekali dalam hidup. Dalam hidup. Hanya orang lain daripada Islam, dia tak perhati, dia tak tengok bahawa masalah hijrah tadi tu. Masalah hijrah tadi tu memberi arti besar kepada manusia. Nah, yang kata. Bukan saja orang Islam. Bukan saja orang Islam, hijrah ni penting. Orang bukan Islam pun dimakai juga. Hanya dia bukan Islam ni, dia tak ada padu dengan apa-apa. Dia tak tahu. Padahal dalam penghijrahan dia saat itu membawa arti besar. Memindahkan dia saat ini daripada satu hal kepada satu hal. Satu keadaan kepada satu keadaan. Tu orang bukan Islam. Kita ni tak. Tikah laku kita, jejak laku kita. Jejak kehidupan kita padu dengan agama. Maka dalam agama ni hijrah ni setengah daripada pengajaran agama yang besar sekali yang mana Nabi kita hijrah. Itulah situ tempat ambilnya. Hijrah Rasulullah terang-terang dah. Hijrah Rasulullah ni terang-terang dah. Masa duduk Mekah 13 tahun, Nabi kita tak agak. Tak agak. Letih habis-habis letih. Rebah bangun. Tengok. Nah, sebelum nak hijrah Madinah, Nabi kita hijrah pergi ke Taif dulu. Tak usah lagi hijrah mari Madinah ni. Bawa diri pergi di Taif dulu. Pergi Taif rupa-rupa dak harap kata orang Taif ni terimanya agama Nabi kita. Orang Taif ni akan terimanya agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tiba-tiba tak kena dengan Nabi suka. Pergi di Taif tak ada duduk lagi, tak ada panah punggung duduk Taif. Bila orang Taif tanya mari mana, mari Mekah, mari bapa ni, mari bawa agama baru, untuk nak bui, nak royak agama sebenar. Nabi mula nak sarah, nak royak benda sebenar, situlah dia mau tolak selalu dah. Sehingga pemuda-pemuda di Taif saat itu pekong Nabi dengan batu, luka Nabi nak royak. Nabi bersama dengan Zaid bin Harisah, anak pera dia, waris Siti Khadijah. Dua beranak itulah dia ginya. Klik dia, kecewa. Membawa diri masing-masing klik. Dua orang tu. Nabi kita semaya di tengah jalan. Nak atas semaya maghrib di tengah jalan. Di satu wadi. Nak Nabi kita daripada hijrah ke Taif balik ke Mekah semula. Lepas itulah barulah Tuhan izin hijrah ke Madinah. Setelah Abu Jahal mesyuarat di Darun Nadwah. Panggil sepa dia. Sepa dia itu dia mesyuarat situ, keputusan kata kena bunuh Nabi Muhammad ni. Kerana dulu masa Abu Talib tu berapa kali dah dia suruh bergaduh. Dia suruh bergaduh berapa kali dah. Sehingga turunnya izaja suruhnya turun ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tu di antaranya ayat qul ya turun saat ni tu pasal Abu Lahab ngagi pesan kepada pak saudara Nabi Abu Talib sendiri supaya Muhammad tu beradu dengan dakwah dia. Dengan seruan dia. Itulah dia minta Nabi kita suruh sembahlah Tuhan dia seminggu dan juga dia akan sembah Tuhan Muhammad tu seminggu. Maka turun ayat Quran suruh jawab kepada musyrikin Mekah bahawasanya turun ayat qul ya ayyuhal kafirun, katalah Muhammad kepada orang musyrik Mekah tu, pada Abu Jahal, kanak-kanak dia tu, geng-geng dia tu, ya ayyuhal kafirun, hei orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tak sembah hak munduk sembah tu. Aku tak sembah hak munduk sembah tu. Minta sahaja nak tukarlah. Tu nak royak cerita tu. Satu kalinya mari nak tell Nabi kita. Serai siapa rumah Abu Talib. Nak tell Nabi kita. Tu nak royak kata Nabi kita ni duduk di Mekah. Nabi kita tak lawan orang dia. Kenapa? Kerana dia pentingnya berdakwah. Pentingnya nak menyapai agama kepada musyrikin Mekah, kepada umat dia. Kerana apa? Kerana
Ketika tu orang duduk dalam kejahilan. Masa jahiliyah, masa musyrik, masa bersyirik kepada Ta'ala, menyembahkan patung berhala. No, ya, tu. Pasal Nabi kita kena menyampaikan benda kebenaran. Sebab tu lagu mana pun kena royak benda sebenar. Hak dapat hidayah, alhamdulillah, mengucap 2 kalimah syahadah, masuk Islam. Hak tak dapat sekali ni, hari ni, esok dia mari pula, lusa mari pula Nabi kita. Dia tak putus asa. Dia tak kecek kasar Nabi kita. Dia tak kecek kasar, dia royak kebenaran. Dia mau tak terima, belah dulu. Kerana dia yakin bahawasanya hidayah ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ialah di hari ni, apa lagi yang kita nak sebar agama sebagai nak menyeluruh tempat-tempat belajar agama ni ialah pondok di hari ni. Pondok dan sekolah, nak ajak kata. Sekolah ni ya baru ya. Sekolah yang kita panggil sekolah agama baru ya. Baru ada ya benda ni. Rekod orang baru ya buatnya. Sistem ya lagu tu saat ni tu. Sistem bersyahadah. Adanya syahadah. Kelas ibtidai, kelas mutawasit, kelas sanawi, kelas BA, kelas MA, kelas doktor. Semua ni apa panggil baru saja. Yang direka, yang dibuatkan oleh orang-orang barat. Oleh musuh-musuh Islam. Dia nak mati Islam saat itu, dia buat mengaji ni ada tahap dia. Bila habis doktor dah, pakai tak ngaji dah, cukup dah. Padahal ilmu Tuhan ni banyak lagi. Orang dulu tak ada. Ambil masa Rasulullah. Siapa ke akhir hari kiamat esok, panggil pengajian Islam ni tak berakhir. Tak berakhir. Sebab tu masa Nabi, masa sahabat, masa siapa dia sekalipun, ulama-ulama dulu, Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi sekali, mazhab 4, mazhab 10, mazhab 12. Tak ada hari akhir dak. Mengaji. Sentiasa mengaji. Kurang dari segi ilmu apa? Mengaji. Sebab tu tutup guru dulu, ulama-ulama dulu aling banyak. Ada jadi ulama, jadi bomo lagi. Ada aling ulama, jadi darasat lagi. Pandai awak takwim, pandai awak hari bulan, hitung hari bulan, ya pandai aling no ya. Bukan sekadar pandai baca kitab saja. Berapa puluh ilmu yang ada pada diri dia. Ni nak ayat tu orang dulu. Orang lain tak ada. Satu jurusan, dua jurusan gitu ya. Nak ayat tu kespik. Siapa dia buat spik ni? Ni nak ayat kita duk gila hari ni. Duk gila dengan hak ni, duk jadi di kita ni. Bila ngaji siapa kata hak ni tak ngaji dah. Orang dulu siapa ketua, duduk dalam masjid. Dalam masjid hak ada ilmu ngajar. Tengok masa Hasan Al-Basri duk ngajar di masjid Baghdad di Iraq. Allah, orang tengok nampak dogok ya tok guru. Kalau tu tukar dengan orang. Dia ni dogok sekali nak ayat tu. Padahal dia duk ngajar, duk guru nak ayat tu. Aling ulama. Kadang-kadang jual dulu. Kadang-kadang jahit kasut. Kerja jahit kasut. Masa jual jahit kasut. Masa ngajar. Allahu Akbar, tengok hidup ulama, para ulama dulu nak ayat kata. Di makian Nabi kita tengok. Ni pengajaran Rasulullah. Sebab tu masa hijrah ni kita patut kutip apa saja kebaikan yang ada pada Nabi kita, pada sahabat, pada alim-alim ulama zaman dulu. Nak ayat kata. Ni masalah hijrah kita di hari ni kita kena ambil benda tu. Mari guna dalam hidup kita. Lebih-lebih lagi kita kena ambil di segi dakwah Rasulullah. Kena mikir besar dakwah Rasulullah. Dakwah Rasulullah ni kita kena mikir besar. Biar ada dalam hati kita tiap-tiap orang. Kerana dakwah ni bukan tertentu kata hodok piku puyuk ke sejik tu dak. Jangan mikir lagu tu. Tu sebahagian daripadanya. Satu golongan, satu organisasi yang dibuatkan oleh Maulana nak ayat kata. Tak apa, alhamdulillah. Tapi kita sebagai umat Islam ni kena ada jiwa dakwah dalam jiwa kita. Bukan tidak. Siapa dia mampu untuk menarikkan orang ke jalan kebaikan, itu memang dakwah. Memang dakwah, memang bagus nak ayat ikut. Orang jadi toke, dakwah ke anak koli dia jadi baik. Tu. Orang jadi apa-apa saja. Jadi huana, jadi ketua, jadi tu, jadi ni. Guna dah dalam pangkat kita menjadi guna kepada agama. Itu dakwah, memang dakwah. Bukan tu guru saja tak.
Kerana kita dakwah hari ni, kita perlu bahasa Tok Guru yang nak beri ilmu. Tapi tak mestinya Tok Guru belakang. Tu. Orang jadi Tok Nebel, apa katik dia boleh beri kebaikan kepada anak rakyat dia. Kalau tak comel dengan sebab Tok Nebel gitu, jadi comel. Orang jadi Tok Kemenir dengan sebab pangkat Tok Kemenir dia tu, dia buat kebaikan. Itu dakwah, memang dakwah. Tu. Sebab itulah kita di hari ini tidak Nabi tak katalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Puak kita ni ya tok-tok ada tanggungjawab ni. Ni nak ayat tu. Kita akan bertanggungjawab dengan akhirat esok. Sebab tu kita kena buat kebaikan. Kena buat kebaikan. Kena buat kebaikan. Orang jual nasi kerabu, apa katik dia boleh? Dia boleh berdakwah orang dengan jual nasi kerabu dia. Dengan sebab dia jual nasi kerabu ada, dia duk bantu pada orang susah. Dia tu dulu tak semaya dengan sebab dia duk didik. Jual nasi kerabu, dia pun duk beri nasi kerabu semua. Dia tu pun semaya dah lah ni weh, dengar kata-kata dia dah. Oh alhamdulillah. Mana dia ada jiwa dakwah dalam hati dia. Dia ni untuk peraih diriya. Oh tapi anak kali dia naik diriya ni. Oh semaya berlaku weh, tak tinggal semaya. Dulu puak ni kecung saja ni. Sekat jadi anak kali dia, Allah Masya Allah. Oh dia ni jadi semaya dah, jadi kasih dah, jadi molek dah dalam hidup dia. Tu dakwah juga. Ni nak cerita kata. Sebab tu orang masa dulu nak ajak kata dia tak beza. Tok Guru ngajar di masjid, tapi masa kerja dia kerja. Dia jahit kasut, dia buat roti, dia buat gapo. Tok Guru tu kerja adalah kerja. Kenapa? Kena cari makan. Tu nak ajak orang zaman dulu. Kita lah ni dak hak tu nama ustaz, hak tu nama kru, hak tu nama acan, hak ni nama babo. Nampak padahal dak. Babo pun kerja seperti tu. Orang kata, babo lah, babo tu. Weh, naik bini babo tu. Tak ada kira lah babo mana pun, naik setor ke, naik deriya ke. Kerja. Jangan tengok di babo. Bukan duk kata babo ni, tak boleh lah. Babo ni kena duduk tanak ni babo. Tak. Islam tak ada bagi lagu tu tak. Tak ada bagi lagu tu tak kita ni. Islam ni nak jatuh supo je kita. Kita kena merendahkan diri kita. Selalu kena merendahkan diri kita. Jangan kita akak diri kita. Kena tengok. Sebab itulah dakwah Rasulullah kena tengok sekali. Hari ni kena kembali kembali muhasabah. Kembali muhasabah nak ayat tu. Ambo demo sidang penuntut sekalian kembali muhasabah. Tu Nebel, tu Kemenir, Oboto, Nayuk, semua kena kembali muhasabah. Kita hidup tahun kemarin tu, kita lepas setara mana kehidupan kita. Sekat kita jadi Tok Kemenir, sekat di Tok Nebel ni, orang kampung beragai ke tak dengan kita. Nampak orang kampung ni kasih ke tak kita. Nampak berapa orang yang heran dengan kita. Kalau tak molek, menjadi molek berapa orang. Tu kena tengok berlaku. Bukan Tok Guru saja. Setiap lapisan ayat tu, jurusan saat ni tu, kerja apa pun kena tengok. Menekat tu setara mana. Tingkat kita tu setara mana dengan pekerjaan kita ke jalan yang baik. Sebab itulah ibu-ibu, ayah-ayah di hari ni, bukan saja amalan, bukan saja tahun baru ni, sekadar kata tahu di diri kita saja tak. Kita kena tengok, kita nak hijrah ni, hijrah apa maksudnya? Hijrah apa maksudnya? Hari ni besar sekali gak. Nah, kita nak hijrahkan keadaan hidup kita. Keadaan hidup kita. Walau hijrah tu makna macam mana ke? Nah, mana pada lurah, mana pada lorak, mana pada istilah, mana pada panggilan ahli sejarah. Tak ada kira lah di segi bahasa. Yang penting kali hijrah kita naknya tengok dalam kehidupan kita besar sekali. Kerana apa? Kerana kehidupan kita ni, kerana dia duk berjalan tiap-tiap hari. Panggil hijrah ni, panggil sunnatullah. Jalan ni Allah nak ayat tu. Nak tak nak kena hijrah. Yang ni benda ni duk berjalan. Tak. Ikut jarum menek. Ikut jarum menek je nak ayat tu. Kemarin dengan hari ni hijrah banyak mana dah. Pindah banyak mana dah. Daripada satu ke satu masa. Gi mata dah. Lama-lama tua tu hijrah tepat pula. Duk kapung, mula hijrah gi duk kubur. Lepas duk kubur habis, hijrah gi daripada masa pula. Hijrah. Mana tak ke hijrahnya? Bila siapa di kapung kita asal. Bila siapa kapung kita asal, mana? Syurga ataupun neraka. Situlah tempat kesudahan kita cup. Ciwik kita akan cup situ.
Bukan cuk tak, cuk tak pergi. Tapi dia ada situ. Duk damdun situlah. Duk situlah khalidina fiha abada. Buat kekal selama-lamanya. Tapi perjalanan ni tak ada dah. Kata nak pergi pindah tempat lain lagi, weh. Puas duk le surga dah, weh. Nak pergi lain pula ada surga, nak tubik luar pula, weh. Tak ada dah. Tu panggil tempat yang kesudahan kita. Situ ya. Tapi lah ni tetap kena hijrah. Sebab tu hijrah ni sunnatullah. Sunnatullah. Nak tak nak kena hijrah. Jadi hijrah ni bukan sudah kita. Iaitu Allah Ta'ala lah pelaku hijrah kitanya. Ada berhijrah dengan mana istilah Rasulullah, hijrah pindah daripada satu tempat ke satu tempat. Hari ni kita tak ada hijrah mana dah. Tak ada kata, kita duduk nara nak hijrah, kita duduk jalan pula ke? Tak. Tak mestinya gitu. Duduk sini, kita duduk sini pun tak apa, tapi hijrah dalam kehidupan kita. Daripada tak comel kepada comel. Daripada sikit jadi banyak. Dulu ngatik sikit ya dulu. Lah ni terbang ngatik banyak. Dulu 100 ya lepas maya. Lah ni 300 sehari. Tu nak ajak kata. Dulu baca Quran 2 pipi ya. Hari ni sejuh sekali baca. Ni panggil hijrah kita. Hijrah kita ikutlah. Jangan saja kita hijrah di segi harta dunia saja. Harta dunia ni kita nampak lah. Tapi ibadat tak ada. Kuruh ya ibadat. Kita kena hijrah di dalam hidup kita. Baik dunia, baik ibadat kita, sama-sama dah. Bahkan kita kena berat sebelah balik akhirat. Kerana hadis Nabi dia cerita dah. Nabi suruh kata kena, fa'asaru ma yabqa ala ma yufna. Pilihlah hak tahan lama, jangan duk pilih hak sebentar. Nabi kata. Nabi kata fa'asaru ma yabqa ala ma yufna. Pilihlah hak tahan lama di atas hak sebentar. Yang ni mu kena pilih akhirat tahan lama weh. Mu kena pilih lah syurga tahan lama. Jangan duk pilih neraka. Jangan duk pilih tak molek. Karena kesudahan mu jatuh tempat tak molek gak. Siap lah. Tu Nabi dah cerita dalam hadis siap dah. Dia suruh kita letakkan diri kita supaya kita ni jadi manusia yang berguna sekali. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang penuntut sekalian, di petanding sama-sama kita berkongsi bersama dalam pengajian kita, dalam tazkirah kita, sama-sama kita mengingati kerana kita menyambut tahun baru Islam. Sudah pun kita ni panggil beranak semula pula. Seolah kata baru naik matahari pula. Tahun baru pula kita. Sebab tu persiapan kita. Belum nak menuju ke alam kubur, kita tengoklah kiri kanan kita. Karena satu hadis Nabi riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, tak lain tak bukan kita ni duduk di mahkamah Allah Ta'ala lagi ke atas. Kita akan berada di mahkamah Rabbul Jalil. Nabi kata kan? Nabi kata di akhirat esok ni nak ayat kata, Tuhan akan tanya. Nabi kata, ma min ahadin. Tu Nabi kata, tidak ada seseorang minkum. Tu di kalangan kamu tu, illa sayukallimuhu rabbuhu. Malaikat Tuhan akan tanya sore-sore. Bila tu ketika duduk dapat Tuhan esok. Duduk dalam san Allah Ta'ala. Kita ni ada san Allah Ta'ala. Tuhan akan tanya kita sosok. Maka kita akan tengok. Nabi kata. Tu. Maka dia kata kita akan tengok. Paling sebelah balik oleh kanik nampak pahala kita. Paling paling sebelah balik kiri nampak dosa kita. Paling lek dapat kita ialah nampak neraka duk dapat kita. Fala yang zuru fala yara illa nar. Mu tak nampak dapat mu tu melainkan neraka. Tilqa awajih. Duk dapat mata kita neraka. Nabi kata. Tu Nabi kata dalam satu hadis. Kita duduk di akhirat esok. Tuhan akan tanya kita gapo nama gatik, harta mu buat gapo nama gatik, hak situ mu beli dengan duit gapo, hak situ mu buat lagu mana, haram ke halal buat lagu mana, tanya habis. Lepas tu kita paling tengok lek kanan kita nampak pahala. Paling tengok lek kiri kita nampak dosa. Tengok lek dapat kita nampak neraka. Tu Nabi kata. Nabi kata. Lepas tu Nabi kata kena fattaqun nar. Mu takutlah ke neraka tu. Hodok dapat mu tu. Walau bisyikki tamratin. Walau sebelah watama sekalipun. Walau sebelah watama Nabi kata. Kinayah kata kena buat juga amalan kebaikan ni walaupun sikit. Nabi kata takutlah akan neraka.
Walau dengan sebelah utama. Yang ni mu kena sedekah juga walau sikit pun. Walau sikit mana? Sebelah utama. Habislah orang Arab ni. Nah, orang Arab ni utama sebutir belah. Wisain mung sebelah aku sebelah makan. Nak royak kata kena sedekah juga sikit. Kenapa? Sedekah ni lah memandaikan, memapuhkan bara-bara api neraka. Sebab tu kita kena jariah. Jariah yang kita jariah. Sedekah yang kita sedekah di hari ni, ibu-ibu, ayah-ayah, pocik-mocik, sidang penonton sekalian, dia mapuhkan bara api neraka. Ini maksudnya. Sebab tu kita kena cari jalan untuk nak mapuhkan bara ni. Tak ada jalan lain lah kita. Ambo demo support lah. Ambo hadut cerita ke demo, ambo beri makian. Ambo beri makian. Bukan royak demo suruh khairat, ambo tak khairat tak. Ambo pun kena khairat, kena banyak benda ni. Seboleh-boleh. Tak ada kira. Tu nak ayat kata. Buatlah kebaikan. Fastabikul khairat. Fastabikul khairat. Fastabikul khairat. Berlombalah dengan kebaikan. Berlombalah buat kebaikan. Tengok Tuhan suruh berlomba. Suruh badu. Membuat dah kemari aku pula. Baru ni bunyi kata dia tu aku pun pula. Bukan nak deki demo dak. Nak tewah benda tu nak wih sama-sama banyak. Sama banyak. Bukan nak deki demo dak. Nak lobo dalam kebaikan kita. Kerana kebaikan kita ni akan tolong kita di akhirat esok. Akan tolong kita di akhirat esok. Tak ada dah ibu-ibu, ayah-ayah sidang penonton kita. Bagaimana amo dok cerita tentang kematian lah. Nak mati kita, gapo yang kita nak bela kita di akhirat esok. Saudara royak lah. Kecek lah besar setara mana di dunia pun. Bekain lah mung setara mana. Kedebel lah setara mana pun royak tu. Mu nak jadi Amerika ke nak jadi gapo ke dalam dunia ni. Tuhan tak hera, Tuhan tak kisah. Tuhan tak berdali benda tu. Kenapa? Pasal semua akan dihisapkan di akhirat belakang. Semua akan dihisap, semua akan dikira semua. Orang banyak salah, orang buat zalim ke orang buat nyanyi ke orang tidak ada amalan, orang ni kecewa buat selama-lama. Orang ni akan susah. Derita duduk dalam air mata lah. Bukan saja air mata, bahkan duduk dalam neraka, tidak ada hari kesudahan dia. Khalidina fiha abada. Ini kita takut sekali wal iyazabillah. Ibu-ibu, ayah-ayah minta jauh lah. Kita tak ada dah. Kita nak mati dah tak berapa hari dah hari ni. Nak tinggal kawan nak cucu dah hari ni. Bukan royak dah. Tanah tu bagi dah ke anak-anak. Bukan buat surat nama anak dah. Royak belakang dah. Tak ada nak gapo dah kita ni. Makan nasi boleh mudah bui padai dah sikit ya. Dengan kucing pun banyak kucing dah hari ni nak ayat tu. Tak ada nak mati dah. Tanah-tanah buat nama anak habis cing dah nak ayat tu. Week demo lah demo nak hidup pula. Kita penyai lama dah Tuhan nak hantar klik dah. Nak hantar klik dah kita. Kadang kita nak pergi dah. Tapi selama mana yang kita guna harta Allah Ta'ala betul jalan, maka kita akan gembira buat selama-lama. Tapi sebaliknya kalau kita tak guna benda tu jadi seguna-gunanya di sisi Allah Ta'ala, maka habuk angin lah kita herat. Habuk angin di akhirat esok. Itulah patah kali terakhirnya. Amo rasa setakat ni padai cukup lah. Kerana benda jariah, benda gapo ni kita reti belakang, kenyir belakang dah. Hanya kita pakat-pakat buat lah. Amo mari beri peringatan ni sama-sama nak cari jalan tu ya. Nak royak pakat we tahu ramai-ramai. Sebab tu mari kecek dalam ni dia kena ramai, dia tahu ramai. Kata awak lagu ni ya tak ada kata nak muat kereta ku senang tak ada. Nak arak ke kampung tak arak macam ni. Kita royak dalam ni habis seluruh sampai ke Amerika, sampai ke Kanada, sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, sampai seluruh dunia bila masuk dalam ni. Marilah kita sama-sama menyumbang satu tempat yang perlu sangat-sangat kepada Sumengi untuk nak buat satu pusat pengajian ilmu agama hari ni. Bukan hak dia, bukan milik siapa dia. Anak cucu kita. Nak belakan ummah sampai ke bila-bila, sampai ke akhir hayat. Sampai dia pejam mata tu guru, nak ayat kata itulah hasrat dia nak mengajar anak cucu kita dah hari ni. Apatah lagi dah hari ni kita ada buat berapa nama. Itulah lebih kurang nak faham pada puak kita. Tak ada gapo. Hak tak sebui pun tak ada gapo, tak sebui tak ada gapo. Insya-Allah gunalah harta benda kita ni sekadar yang kita mampu di hari ni. Ada tak ada hari ni biar dulu. Ada esok kita beri esok, ada sebulan tak apa. Hanya kemampuan kita. Tak kena royak ke orang, tak kena royak ke ambo. Ambo nak royak je. Ambo beri berapa dia pun tak tahu. Ni sebab itulah kita kena cari jalan untuk nak membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana Tuhan kata man amila solihan fali nafsih wa man asaa fa alaiha. Siapa dia buat amal soleh maka dia boleh guna untuk diri dia di akhirat esok. Wa man asaa fa alaiha, siapa dia buat kejahatan maka akan makan kepala dia sendiri. Alaiha akan makan kepala dia sendiri.
Tu ada royak siap-siap dalam Quran dah. Itulah ibu-ibu, ayah-ayah sidang menonton sekalian di pertanding. Amo rasa cukup lah untuk mengingati bersama kerana munasabah panggil awal hijrah. Awal Muharram. InsyaAllah tekadlah kebajikan kita bersama-sama. Nah, itulah amo demo supaya maka sekira didapati apa ucapan amo, tazkirah amo di pertanding sekadar dan sebagai peringatan sama-sama diri amo dan Pak Cik Pangah semua sidang penonton sekalian. Nah, kalau ada tak sedap dengar, amo minta maaf banyak-banyak lah. Nah, bahasa dia orang buat kena, kita nak kerja agama lagu ni lah. Nak kerja agama. Hanya kita nak menyeru pakat-pakat. Amo nak tak ada kata siapa dia, hanya kita pakat panggil sama-sama nak buat. Ada kita buat, tak ada alhamdulillah. Kerana kewajipan kita bukan khairat saja dak. Anak buah bini kita, nafkah bini kita, kena tengok pula. Tekah ada kita buat, tak ada biar dulu. Tapi nak hidup kita ni sedar dalam agama. Sedar dalam agama. Tak sih kata kita ni bila kaya dah bakhil, tak sih. Tak sih kita nak menyumbang. Kerana apa? Kerana apa duit pitih kita yang kita sumai kepada benda tu lah. Orang yang kaya saat ni tu, kekayaan dia tu akan kaya pula di akhirat esok. Mung sedap pula duduk sana. Mung kaya pula dengan sebab kekayaan yang di dunia mengguna kekayaan di akhirat. Mu akan menerima kekayaan di akhirat esok. Itulah kita mengharapnya. Itulah lebih kurang pada pertanding. Salah silap sikit sebanyak, mohon maaf. Maka amo sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanika. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah. Allahumma inna na'udzubika min virus corona ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min virus corona ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min virus corona wa ghairihi minal amrad zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik okey. Okey. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dah banyak-banyak kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ucap terima kasih kepada tuan guru kita, iaitu Baba Suh Bangpo yang telah menyampaikan maklumat ataupun nasihat kepada kita di petang hari ini. Maka alhamdulillah. Jadi masalah orang panggil kata secara langsung lah ataupun laisut di dalam page Al-Huda di hari ini, maka kita scanning dululah dah. Mudah-mudahan insya-Allah kita mari sambung semula pula pada hari Khamis ni, iaitu hari yang ke-10 Muharram dah. Kita mai sambung semula pula. Lepas tu dengan baba mana tu insya-Allah kita akan istihar lagi di dalam page Al-Huda ni. Hari Khamis ni disampaikan oleh baba mana tu, insya-Allah dah kita pakai ikuti bersama.
Maka inilah orang yang kata kawasan-kawasan yang mana yang kita duduk kutip derma untuk nak buat balasah ataupun buat masjid di dalam pondok deh. Maka kita tengoklah setara mana dah yang necang kita duk buat tu. Deh. Jadi sekarang lah ni pihak orang yang kata tapak tu sudah dah lah. Cuma duk tamu tanah sikit sebanyak di dalam tapak ni. Dan duk bangun tiye. Maka pihak kawasan pun banyak lagi lah yang belum lagi dibina. Learningnya hanya sekadar duk sama tanah. Lepas tu banyak lagi lah yang bina kena binanya. Lepas tu pihak orang yang kata duit kena banyak lagi. Oleh kerana tidak ada gapo sekarang lagi yang mana yang kita telah duk maklum lah, yang telah kita tengok di dalam laisuk ni. Maka harap-harap bagi sidang penuntung ahli Al-Huda Channel semua yang mana duk mengikuti tu, setelah kita duk buat secara langsung beberapa kali lepas dah tu, alhamdulillah yang mana telah bui pungut teh dah tu dan yang mana nak bui pungut teh lagi pun insya-Allah boleh lagi kita terima seterus lagi. Tidak ada masa sakat teh kita terima seterus lagi. Selagi mana pondok ni tidak akan sudah, kita terima selama-lamanya. Maka bagi siapa yang beri pungut teh dah tu, beri kerak dah tu, alhamdulillah mengucap terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lah yang boleh memberi balasan kepada orang yang beri pungut teh tu. Allah lah yang boleh beri balasannya. Maka alhamdulillah. Maka sebelum daripada nak menyudahi nak secara langsung kita pada petang ni, kita suluh dulu kawasan secara umumnya. Kita suluh tengok kawasan secara luas-luasnya dulu. Jadi kawasan di sininya lebih kurang 10 rai 10 rai lebih kurang yang kita nak buat pondok di sini. Yang tuan guru kita Baba Hing nak buat pondok di sini, kawasannya 10 rai lebih kurang. Terletaknya di Kampung Pasir Sipo. Kampung Pasir Sipo Tanyemah Naratiwak. Itulah kawasan maka pihak secara langsung kita pun sekadar ni dululah. Maka pihak derma di hari ni tu boleh jemlah derma yang saudara kita daripada duk mengikuti secara langsung daripada ruangan Al-Huda Channel ni, banyak mana boleh malam ni kita akan istihar kita akan istihar malam ni di Al-Huda juga. Maka insya-Allah kita boleh tahu malam ni jumlah kata kita duk buat secara langsung semenjak daripada pagi lagi hingga sampai sekarang ni tu banyak mana jumlah boleh. Insya-Allah malam ni saya nak istihar di dalam post Al-Huda Channel insya-Allah. Maka tidak melewatkan masa pihak bahagia secara langsung kita pada petang hari ini pun kita akan tutup sekat ni dulu dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.